Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan program kita pada pagi ini. Tadi kita dah banyak dapat ilmu dengan Ustaz, dan kita teruskan dengan munakahat asas rumah tangga. Tak lain dan tak bukan, kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Alhamdulillah. Dah sarapan belum? Wah, tak sempat Ustaz. Tak sempat lagi dah. Baik Ustaz, kita nak teruskan kita punya program dengan topik kita, ilmu kita pada pagi ni Ustaz. Tapi sebelum tu mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulang kaji kepada kami yang bersama-sama untuk menuntut ilmu berkenaan dengan munakahat ni. Dan Ustaz, kita teruskan dengan kita punya topik kita minggu ini, membayar fidyah ni. Kalau sekiranya memberi ataupun membayar fidyah puasa kepada adik atau saudara yang susah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sebanyak sekarang ni kita sedang berada dalam bulan Syakban. Dah nak masuk nisfu Syakban dah. Dah masuk separuh dah. Ya, jadi eloklah kita ulang kaji sikit berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan fidyah, ya. Yang mana fidyah ni juga merupakan satu tanggungjawab, ya, yang perlu dilunaskan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim. Suratul Baqarah ayat 184. Yang mana ayat ini menceritakan mengenai secara asasnya apabila seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa, sama ada maridon, sama ada dia sakit, atau ala safarin, ataupun dia sedang berada dalam keadaan musafir. Tapi tengok syarat musafir dah. Ya, dari masjid negara nak mari ke studio ni nak buka puasa tu tak mahu lah. Dia sekurang-kurangnya daripada 2 marhalah, ya, lebih daripada 2 marhalah diharuskan baginya untuk berbuka puasa, walaupun R&R banyak, walaupun highway dah luas dan sebagainya, supaya perjalanan tadi makin singkat, tapi keharusan itu masih lagi diberikan ataupun sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau dulu nak pergi ke Mekah jauh no ya, 3 bulan. Saya ingat ayah saya nak pergi ke Mekah 3 bulan naik kapal. Naik kapal. Ya, tapi hari ini 8 jam dah sampai. Ya, tapi adakah dengan 8 jam itu hilang keharusan untuk berbuka puasa, ataupun hilang keharusan untuk kita jamak qasar dan sebagainya? Tidak, ya. Kerana apa? Kerana itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berada dalam keadaan sakit, ya, sakit yang bersangatan, yang tak boleh nak melaksanakan puasa, ya, ataupun dia dalam keadaan musafir, maka diharuskan baginya untuk berbuka puasa. Jadi bila dia berbuka puasa, maka hendaklah dia menggantikan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dia menggantikan puasa dia pada hari-hari yang lain. Maknanya selepas Ramadan itu, sebelum masuk Ramadan akan datang, maka hendaklah dia menggantikan puasa dia. Namun jika sekiranya dia tak mampu, nak sampai Ramadan akan datang pun tak mampu lagi yang sakit ni untuk menggantikan puasa, ataupun bagi mereka yang dalam keadaan musafir tadi, ya, waktu musafir tu sihat elok je, tapi lepas daripada musafir tu dia mungkinlah berlaku kemalangan jalan raya dan sebagainya, dia sakit dan tak mampu untuk menggantikan puasa dia sehinggalah jumpa Ramadan akan datang. Maka bagi mereka ini, ya, hendaklah menggantikan puasa serta membayar fidyah. Maka soalan dia, dekat siapa kita nak bayar fidyah? Itu soalan tadi tak, ya. Maka dalam fiqh haji, ya, dan juga dalam kitab Islam wa Adillatuhu menceritakan mengenai bahawa pembayaran fidyah ini, ya, adalah seperti mana membayar zakat ataupun kafarah dan sebagainya. Ya, jadi keadaannya sama, ya. Jadi cuma zakat ini, kalau kita bayar zakat, dia ada asnaf-asnaf dia. Betul. Tetapi dalam bab fidyah ini, Allah Taala khususkan di situ fa'iddatum wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka fidyah ini adalah khas kepada orang miskin.
orang miskin. Jadi maka asnaf yang lain tu termasuklah asnaf fisabilillah, gharimin dan sebagainya, itu tak termasuk lagi kategori, ya. Sebab apa? Asnaf ini yang dikhususkan, disebut secara jelas oleh Allah SWT ialah ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Cuma hari ini bila kita nak bagi makan kepada orang miskin, kalau dahulunya ya itu dia kadar dia ialah satu mud ataupun satu cupak beras ya. Tapi hari ini kalau kita nak beli beras satu cupak, ya apa nama, kita tinggal puasa satu hari. Satu hari maknanya kita kena bayar fidyah satu cupak, satu cupak hari ni ramai tak kena dah. Ya. Sebab itu dalam kita belajar fiqh muamalat, di situ ada hukum sukatan dan timbangan, ya. So kalau timbangan tu dia pakai kilo macam kita hari ni lah, ataupun dulu kati, ya. Tapi kalau sukatan ini itulah dia ada satu cupak, ya, satu gantang dan sebagainya. Itu bab sukatan. Hari ni gamak anak-anak kita tak kena dah cupak rupa mana. Jadi satu cupak tu kalau nak ditukarkan kepada gram, berapa gram, ya? Iaitulah satu cupak ni bersamaan dengan 600 gram. 600 gram kalau dulu satu kati lah. Oi, panjang pula kira bercara je tu. Okay. Jadi dia mengikut kadar beras setempat. Okey. Jadi minggu sudah saya cek di wilayah Persekutuan, satu cupak ini bersamaan dengan RM4. Di wilayah Persekutuan. Tapi negeri Perak malam tadi kita semak masih lagi RM1.90. Jadi maknanya kalaulah kita ada meninggalkan puasa dan nak masuk Ramadan ini lagi 2 minggu lagi nak masuk, ya. Tak sempat lagi ganti ni. Masih lagi terbaring kat hospital, tak sempat. Masuk je Ramadan, maka ketika itu wajiblah bagi kita untuk membayar fidyahnya tadi. Okey. Fidyah dia ada berbeza. Okey nah. Bila kita nak beri kepada asnaf, ta'amu miskin, memberikan makan kepada fakir miskin tadi, adakah boleh, ya, kita nak berikan fidyah tadi kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, yang mana mereka ini memang berada dalam keadaan miskin. Cuma di sini kita perlu faham bahawa di dalam kita nak memberikan zakat, kafarah dan sebagainya, perlulah kita ketahui bahawa orang-orang yang wajib kita memberi zakat bukanlah kepada saudara yang terdekat, sama ada dari sudut furuknya ataupun dari sudut usulnya. Apa itu furuk, apa itu usul? Ya, usul ni maknanya asal kejadian kita, mak ayah kita lah. Mak ayah, kemudian mak kepada ayah kepada ayah kita panggil atuk. Ya, ayah kepada mak kita panggil atuk juga, ya. Mak kepada ayah kita nenek. Okey, mak kepada atuk kita panggil mak kepada atuk moyang. Okey, mak kepada moyang terbanyak. Orang Jawa ada istilah dia. Orang Jawa dia panggil buyut. Betul, orang Jawa ada kat sini buyut. Buyut, ya. Kita lain tak ada. Ya, lepas moyang, monyet dia pergi. Baik, itu dipanggilkan sebagai usul. Usul, ya. Maka usul-usul ini adalah tanggungjawab kita. Apabila ibu dan ayah kita tak ada kemampuan dan sebagainya, maka tanggungjawab kita sebagai anak menjaga mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Begitu juga dengan usul. Usul ni apa dia? Ialah anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Dan mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Maka dalam nak memberikan zakat, kafarah dan juga fidyah ini tak boleh beri kepada mereka. Namun jika sekiranya lain daripada usul dan furuk, termasuk isteri lah. Isteri juga merupakan tanggungjawab kita untuk memberikan nafkah. Ya? Jadi selain daripada isteri, usul dan furuk, maka harus ketika itu kita memberikan fidyah, zakat dan juga kafarah kepada mereka. Maka siapakah mereka ini? Sama ada mereka ini adalah adik-beradik kita, saudara lelaki seibu sebapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara lelaki dan perempuan yang sebapak ataupun seibu dan sebagainya, dengan syarat mereka ini berada dalam kategori miskin. Apakah boleh kita berikan fidyah ni kepada anak yatim? Nak hantar fidyah pada rumah anak yatim, ya. Anak yatim ini dia tak masuk dalam kategori zakat. Jika ada anak yatim yang kaya, ada anak yatim yang miskin, maka yang miskin itulah yang layak berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia ilmu untuk kita. Dan Ustaz, mungkin ada sedikit masa yang berbaki ni berkenaan dengan ad-din. Kongsikan bagaimana kalau kita nak bersama-sama untuk membantu perkembangan ad-din. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kami di Yayasan Ad-Din ini merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kepada kebajikan. Setakat hari ini kita sudah diamanahkan oleh masyarakat dan juga Allah SWT menguruskan perjalanan sebanyak 26 buah ma'had tahfiz di seluruh negeri Perak dan juga di Selangor. Ya, yang mana kesemua ini adalah wakaf daripada masyarakat. Bukannya kita beli bangunan lepas tu ataupun kita kumpul duit banyak-banyak, kita beli tanah kemudian buat matahfiz, tak ya. Orang masyarakat ini wakafkan kepada kami berasaskan kepada keyakinan mereka bahawa kami di Yayasan Ad-Din mampu untuk melaksanakan tugas ini. Alhamdulillah. Ya, selama hari ini kita sudah berjaya melahirkan sejumlah 1279 pelajar yang khatam Quran dan juga lulus ujian. Yang mana sistem pendidikan di Yayasan Ad-Din ini adalah berasaskan kurikulum integrasi. Kita ada tahfiz, ada akademik dan juga ada agama. Alhamdulillah anak-anak kita daripada sekolah rendah sampai ke program diploma. Ada juga di Yayasan Ad-Din ini program tahfiz vocational. Yang ni kita JV dengan Giat Mara dan juga College Community. Jadi jangan risau bahawa anak-anak kita ni kalaulah masuk ma'had tahfiz nanti nak kerja apa. Ya, yang mana hari ni kita boleh tanya. Kalau dululah saya masuk sekolah agama, masuk ma'had tahfiz, kamu besok nak kerja apa? Ya, tapi hari ni kalau kamu masuk ma'had tahfiz terutama di bawah Yayasan Ad-Din ni, kamu nak kerja apa? Ya, kerana cabang dia sudah banyak. Ya. Bagaimanakah kami boleh mampu ya untuk menguruskan sejumlah 26 buah ma'had tahfiz ini dan melahirkan kejayaan-kejayaan yang baik ya, terutamanya pelajar-pelajar diploma kita. Ya, tak ada setakat ini, tak ada anak-anak diploma kita, anak-anak tahfiz kita yang menganggur, tak ada. Ya, semuanya alhamdulillah. Bagaimanakah kita boleh mengurus ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah melalui sumbangan wakaf infak daripada tuan-tuan. Ya, yang mana yang belajar dengan kita ada juga anak yatim fakir miskin yang termasuk dalam golongan asnaf ni tadi. Ya, nak membiayai pengajian mereka setahun kita perlukan sejumlah 3 juta ringgit. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah sumbangan daripada masyarakat sangat-sangat membantu kami untuk menguruskan anak-anak seumpama ini. So bagaimanakah kita nak membantu ya? Yang pertama sekali ialah melalui nombor akaun yang tertera di kaca TV anda. Yang kedua ada di sana QR code yang berwarna hitam itu. Ya, QR code warna hitam ini adalah bagi tuan-tuan yang nak menyumbang secara bulanan. Sangat-sangat kami menggalakkan scan dia, isi dia dan juga setiap bulan akan potong daripada potongan bulanan, insya-Allah. Ya, secara automatik. Jadi segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda, nombor akaun pun ada di situ, boleh terus membantu salurkan sumbangan anda. Ini orang kata bantuan untuk kita sama-sama mengembangkan lagi pusat ilmu, insya-Allah. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sabrinudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din pagi ini, insya-Allah bersama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan kepada anda teruskan bersama kami. Kita jumpa lagi selepas ni. Berhenti berehat dulu seketika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.